Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang kepada semua yang menonton video cikgu ni. So hari ni hari Selasa 2 Februari 2021. InsyaAllah selama sejam ni kita akan belajar satu lagi subtopik iaitu heat of neutralization. So kita dah belajar dua sebelum ni. Yang pertama heat of precipitation, yang kedua displacement dan yang ketiga heat of neutralization. So dalam video ni kamu akan tahulah apa itu heat neutralization, apa itu heat of neutralization dan apa-apa lagi yang berkaitan dengan neutralization. Dia ada bermacam-macam. Kita akan belajar strong acid, kita akan belajar weak acid, kemudian kita akan belajar of course pengiraan. Dia pengiraan dia sama je, tapi kita akan tengok nanti. Okay guys, so kita tengok pula the new slide. Apa yang kita akan belajar? So yang pertama adalah what is neutralization. Neutralization ni macam pernah dengar je. Masa bila ya? Pada tahun lepas kan. Semester yang kedua kita belajar tajuk yang panjang tu, acid, base and salt. So itu tajuk dia yang kita belajar. So neutralization ni pun kamu dah pernah dengar. Apa itu neutralization? Dia adalah reaction yang berkaitan dengan acid, alkali untuk menghasilkan to produce salt and water. Yang ni basically semua orang tahulah. Dia punya konsep dia. Kita tengok pula kepada chemical equation dia. Acid and alkali akan menghasilkan salt and water. So acid ni apa yang memberikan dia punya kekuatan untuk menunjukkan dia tu adalah acid. Apa dia ya? Kita tengok acid ni dia akan menghasilkan hydrogen ion. So hydrogen ion ni lah memberikan kekuatan kepada acid ni, memberikan identiti kepada acid. Begitu juga dengan alkali. Alkali apa ya? Hydroxide ion. So bila hydrogen ion and hydroxide ion dia react together, they will produce water. So this one is ionic equation. So hydrogen ion react with hydroxide ion to produce water. So the mole of water ni yang kita nak tengok berapa banyak mole of water, itulah kita ada berkaitan nanti dengan heat of neutralization. Sekarang kita dah faham maksud neutralization. Sekarang ni kita nak pergi ke pula apa yang berkaitan dengan thermochemistry. Ini adalah heat of neutralization. So sebelum ni kita ada definition. So kita kena tahu juga definition untuk heat of neutralization. Alright, so heat of neutralization adalah heat change against, mesti ada perkataan heat change. So dalam SPM kena ada definition dia, kamu kena ni keyword dia, heat change when 1 mole of water is formed from the reaction between an acid and an alkali. So dia refer kepada number mole of water, berapa banyak air yang terhasil from the reaction acid and alkali. So dia refer kepada mole of water. Kemudian kita go yang seterusnya. For example, thermochemical equation for neutralization reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is ini dia. Kita ada thermochemical equation. Sekali lagi cikgu terangkan thermochemical equation ni dia berbeza dengan chemical equation biasa sebab dia ada delta H, kemudian dia ada nilai. So kita tahulah ada negative sign, bermaksud heat of neutralization ni juga adalah exothermic reaction. So sodium hydroxide ni adalah strong alkali, hydrochloric acid ni strong acid, akan menghasilkan salt and water. Alright. So apa dia punya orang kata statement deduce from the equation? The thermochemical equation show 57 kJ heat is released when 1 mole of water is formed
from the neutralization reaction between 1 mole of hydrochloric acid. Okay, so hydrochloric acid ni akan menghasilkan 1 mole of hydrogen ion and 1 mole of sodium hydroxide. So hydroxide ni dia akan contribute hydroxide ion. So seperti yang previous slide tadi, asid akan menghasilkan hydrogen ion, manakala alkali akan menghasilkan hydroxide ion. So when two ion react together to form water. So water tu yang kita nak tengok how many moles, dan kita akan berkaitan dengan heat of neutralization. So berapa heat yang dihasilkan berdasarkan mole of water lah. Okay, mole of water tu yang dihasilkan apabila asid dengan alkali tu bertindak balas bersama-sama. Okay, now kita nak belajar tentang strength of acid and alkali. Okay, kita kena ingat balik alkali asid ni dia ada dua jenis lah. Kalau asid dia ada strong, kemudian dia ada weak. Sama juga dengan alkali, dia ada strong and weak. Okay, so apa beza strong and weak? Okay, kalau kita recall back, okay, lesson kita masa kita form 4. Okay, strong ni dia ionize completely in water to produce high concentration of hydrogen ion for acid, hydroxide ion for alkali. Apa beza pula dengan weak? Okay, weak ni dia ionize partially in water. Beza dia. Kalau strong dia ionize completely, kalau weak dia ionize partially to produce low concentration of hydrogen ion against untuk acid, hydroxide ion untuk alkali. So perbezaan dia strong ni adalah yang pertamanya berkenaan dengan ionize. Okay, kalau strong ionize completely, kalau weak ionize partially. Okay, kemudian strong high concentration of hydrogen ion ataupun hydroxide ion. Bila weak ni pula dia akan low concentration of hydrogen ion ataupun hydroxide ion. So kena kenal lah tu. Okay, definition untuk strong dengan weak. Okay, so untuk kali ni kita nak ingat balik, kita nak kenalkan kamu ingat balik apa itu strong dengan weak. Okay, kita tengok dulu yang first, strong. Strong acid ni ada 3. Okay, untuk SPM sahaja. Okay, sulfuric acid, hydrochloric acid dengan nitric acid. So paling most strongest adalah sulfuric acid. Kita kena ingat baliklah. Monoprotic, diprotic. Okay. So sulfuric acid ni adalah diprotic acid. Manakala dua lagi acid yang ada yang cikgu tunjukkan ni, hydrochloric dengan nitric acid adalah monoprotic acid. So kalau compare antara tiga-tiga ni, yang paling utama dia adalah sulfuric acid. Macam tu, sebab dia adalah diprotic acid. Dia menghasilkan 2 mole of hydrogen ion. Monoprotic acid bermaksud dia menghasilkan 1 mole hydrogen ion. Okey, kemudian kita kena kenal lah weak. Okey, weak ni contoh dia, cikgu bagi contoh 3 contoh, methanoic acid, ethanoic acid dan carbonic acid. Dia ada banyak, tapi ini contoh yang cikgu beri untuk kamu kenal pasti. Nak mudah kamu ingat strong je. Kalau strong tu ada 3, yang nama lain tu mesti weak untuk peringkat SPM ni. Tu yang cikgu ajar kepada student lah. Ingat 3 je, sulfuric, hydrochloric, nitric. Selain daripada tu, weak lah tu. Okey. Kemudian kita tengok pula kepada strong alkali. Apa yang ada dekat strong alkali? Kalau alkali ni nama dia kat belakang mesti ada hydroxide. Contoh sodium, potassium hydroxide. Okey. So ini adalah strong alkali lah. Okay, so minta maaf ada typo error kat situ untuk potassium hydroxide. Okay, kemudian kita kenal pula untuk weak. Okay, weak ni yang paling familiar, cikgu ambil yang paling familiar dalam kertas SPM ni adalah amonia. Okay, so kena ingatlah amonia ni weak. Jangan pula dengar amonia tu sebagai strong, sebab amonia ni selalu kita dengar daripada kita kecil lah. Okay, so apa-apa saja yang weak ni normally kita familiar lah dalam kehidupan. Kalau strong ni jarang lah. Okay, kita menggunakan dalam kehidupan sebab sifat asid dengan alkali ni dia
mengakis. Okey, mengakis, corrosive, corrode. Okey. So, kenapa kita kena tahu 1, 2, 3, 4 strong acid, weak acid, strong alkali dengan weak alkali? Kerana neutralization reaction can occur between acid and alkalis of different strength as follows. Kita ada 4 keadaan. Pertama, strong dengan strong. Yang kedua, weak acid dengan strong alkali. C, strong acid dengan weak alkali. D, weak acid and weak alkali. Okay, so B, C, D tu mesti ada salah satu dia weak. So senang nak. Kita tak payah ingat pun sebenarnya. Kita kena identify saja. So sekejap lagi cikgu ada bagi berapa latihan untuk kita terus buat, kita apply apa yang kita belajar supaya lepas kamu menonton video ni kamu lebih faham dan kita akan buat lebih banyak latihan supaya kita dapat apa yang kita pelajari hari ini. Okey. Okey, sekarang kita tengok kepada value heat of neutralization. Okey, table ni adalah berkenaan dengan heat of neutralization of various neutralization reaction. So kita dah belajar tadi ada 4 keadaan. Okey, so cikgu nak kamu ingat betul-betul ada figure yang kamu kena ingat. Okey, yang pertama dan yang terakhir untuk kamu ingat adalah negatif 57 kJ per mol. Untuk apa? Strong acid dengan strong alkali. So meletak dalam kepala kamu, memang kalau strong acid dengan strong alkali bila bergabung dia akan menghasilkan fixed value dia negatif 57 kJ per mol. Okey, cuba kamu semua lihat, bila ada weak je salah satu, tak kira lah acid. Okay, for this case, untuk nombor 2 ni, acid dia lemah. Untuk nombor 3 ni, alkali dia lemah. Untuk yang keempat ni, dua-dua lemah. So, kita tengok dia punya heat of neutralization dia, semakin benchmark dia 57, semakin berkurangan. Okay, kenapa dia tak boleh sama nilai heat of neutralization dia? Okay, so dekat bawah tu ada explanation dia. So yang pertama, okay, kita nak tengok keadaan yang ketiga-tiga ni lah. Okay, ni keadaan dia. Okay, weak acid, strong alkali. Bila ada strong acid, tiba-tiba ada pula weak alkali. Yang paling lemah sekali adalah weak acid dengan weak alkali. Alright, weak acid or weak alkali ionize partially in water and some remain as molecule. Okay, so tadi cikgu dah beritahu dah. Beza strong dengan weak ni, strong ionize completely. Tapi weak ni, dia slack dia ionize partially. Sebahagian saja. Okay, dan yang lebih tu masih lagi dalam bentuk molecule. Dia tak fully ionized. So, apa yang berlaku bila dia tak full ionized? Alright. Some of heat release during neutralization is absorbed and used to completely ionize the weak acid or weak alkali in water. So asalnya dia ada energi yang sama lah 57. Tapi bila weak ni dia ada lagi tercecer kat belakang, yang ke depan ionize, yang ke belakang masih lagi remain as molecule. Okey, dia kena bergerak juga. Okey, dia kena ionize ke semua sekali. So dia gunakan heat yang dikeluarkan tadi. So dia gunakan, dia absorb dan dia ionize completely. Okey, so itu yang berlaku lah, yang menyebabkan yang terakhir apa yang berlaku, heat release is lower. So kalau kita tengoklah, okey, benchmark dia 57. Okey, bila dia weak salah satu, nilai dia makin turun. Sebab dia absorb balik heat yang keluar tu untuk nak ionize completely. Okey. So cikgu harap kau faham lah. Okey, so figure 57 tu kita kena ingat sebab dia strong dengan strong itu benchmark dia. So kalau ada soalan, why the reaction lower? Okey, the heat of reaction is lower. Okey, sebab pertama kita beritahu lah, acid atau alkali tu lemah. So sifat dia adalah ionize partially. So heat absorb is used to overcome the forces. Heat absorb tu adalah untuk
diionizkan. Untuk kita completekan ionize the weak acid ataupun weak alkali in water. So therefore the heat release is lower. Okay, itu explanation ni. So cikgu harap kamu faham ya. Okay, so bila kita dah belajar, kita pun buatlah latihan. Alright. Okay. So which pair produce the highest heat of neutralization? So kita dah tahu, okay, kita ada methanoic acid dengan sodium hydroxide. Methanoic acid ni weak, sodium hydroxide ni strong. Mesti tak tinggi lah kan. Sulfuric acid ni and potassium hydroxide ni dua-dua strong. Maybe. Okay, kita tengok lagi option dia. C, hydrochloric acid and potassium hydroxide solution. Strong juga. Okay, ethanoic acid and sodium hydroxide. Ethanoic ni adalah weak. Okay, so A dengan D ni kita boleh buang lah kan. Okay, so kita ada B dengan C. So, apakah jawapannya So, maknanya ada masalah dia. Kalau kita tengok sulfuric acid dengan hydrochloric acid tu yang berubah. Potassium hydroxide tu dia sama je untuk B dengan C. So, apa bezanya? Okay, so jawapan, agak-agak jawapan kamu apa dia? Okay, kita tengok apa jawapan dia. Tadadang, naik. Ting. Okay, kat sulfuric acid. So, explanation ni dekat bawah. Okay, hydrochloric acid is monoprotic acid, while sulfuric acid is diprotic acid. Dia main pula dengan perkataan monoprotic dengan diprotic. Okay, complete neutralization between strong diprotic acid and strong alkali produce twice the quantity of heat compared a strong monoprotic acid. Okay, so kita boleh faham lah, sulfuric acid ni adalah strong diprotic acid, manakala hydrochloric acid ni strong monoprotic acid. Okay, kita tengok thermochemical equation kat bawah ni. Kalau guna HCl, dia akan menghasilkan satu je air. Okey, bila kita guna sulfuric acid, dia akan menghasilkan 2 mol of water. Okey, so kita tengoklah. Air dia 1, so nilai dia, nilai benchmark dia, cikgu suruh kamu ingat tadi 57 kJ per mol. Okey, kita tengok pula bila diguna sulfuric acid, dia akan menghasilkan 2 mol of water. Maksudnya berganda 2 kali. So, darab 2, 57 darab 2, dapatlah 114 kJ per mol. Okey. So kena pandai tackle lah soalan ni Walaupun B dengan C tu nampak sama, tapi rupanya sulfuric acid tu lebih highest heat of neutralization disebabkan dia adalah strong diprotic acid. Okey, simple je guys. Okey, now kita pergi tengok kepada soalannya. Banyak soalan, tak apa, kita buat soalan kita nak lebih faham. Okey, bila kita dah belajar tadi. Okay, which of the following acid is suitable to replace nitric acid to obtain the same value? Okay, dia punya keyword dia. Okay, nitric acid ni adalah strong acid monoprotic. Okay, strong monoprotic acid. Alright, so kita tengoklah satu persatu, kita analyse soal jawapan. Okay, kalau ethanoic acid ni weak. Okay, tak boleh. Sebab nitric acid ni strong. Carbonic acid pun tak boleh, weak. Sulfuric acid strong acid, yes, tapi diprotic acid. Manakala pula hydrochloric acid, strong acid dan monoprotic. So dia match dengan nitric acid. So dia kata which of the following acid is suitable to replace nitric acid? So the answer is D lah, donkey. Okey, boleh faham? Berdua bentuk soalan yang berbeza tapi membawa maksud yang sama lah. Strong monoprotic dengan strong diprotic. Okey, soalan yang terakhir. Okey, the reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide is an exothermic reaction. Okey, keyword dia exothermic reaction. Okey, heat yang dibagi adalah 57 kJ per mol. Which of the following energy level diagram represent the reaction? Okey, so kita tengok A salah lah dengan B sebab energy profile diagram untuk exothermic dia turun tangga. So C dengan D, yang mana yang betul? C. Sebab dia kata
The reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide is anisothermic. Mesti negative sign. So jawapannya adalah C lah. Okey, yang paling tepat. D tu salah sebab dia punya sign dia salah. Okey. Sign dia positif. Endo mana boleh. Okey. Okey, dah habis dah berkenaan dengan past year question. Kita balik semula kepada exercise heat of neutralization. Okey, so kita baca soalan. Okey, so 60 cm cube. Okey, ini adalah volume of 2.0 mol per dm cube of sodium hydroxide. Ini adalah alkali dan ini adalah molaritinya. Okey, solution is added into the 60 cm cube of 2.0 mol per dm cube of ethanoic acid. Okey, so bermaksud ethanoic acid bertindak balas dengan sodium hydroxide. Nilai volume dia pun sama, nilai kepekatan dia pun sama. So the highest temperature of the mixture is 40.5 degrees Celsius. The initial temperature of sodium hydroxide solution is 28 degree Celsius. So kita nak dapatkan temperature change final tolak dengan initial. Okay, so and then dia bagi satu maklumat lagi. Okay, initial ni ada dua. Bila ada dua, kita kena cari purata dia. So 28 campur 28 bahagi 2. So 28 juga. Okay, so kita tengok step yang pertama. Okay, step yang pertama of course lah kita kena kira number of mole untuk kedua-dua solution sodium hydroxide dengan ethanoic acid. So nak senang lah kalau kamu nak faham. Dah sama tu kamu ambil je salah satu. Maknanya kita ambil 0.12 mol. Okey. So kat bawah ni lebih nak memahami lah. Okey, kita ada chemical equation. Okey. So 1 mol ethanoic acid dia akan react dengan 1 mol of sodium hydroxide. Kita akan refer produk mana yang kita nak tengok. Kita tengok kepada water ni. Okey, berapa mol dia? Yang terhasil juga 1 mol. So maksudnya nilai mol dia samalah. So tak ada masalah. Tapi yang sebenarnya yang digunakan hanya 0.12 mol. Okey. So kalau kat sini 0.12 mol, apa yang berlaku pula dekat sodium hydroxide? Okey, sodium hydroxide pun 0.12 mol dan of course lah dekat water ni sebab kita tengok kat water mol yang terhasil adalah 0.1.2 mol sebab di atas ini nilai of mol dia sama. Okey, so habislah untuk step nombor 1. Okey, kita tengok pula step nombor 2. Ini kita tengok step nombor 2. Okay, step nombor 2, kita ingat balik kita ada dua formula yang utama, Q sama dengan MC theta. Okay, so M adalah mass of solution. So kita ada dua solution, kita kena tambahkan nanti. Okay, kemudian kita ada C 4.2, temperature change yang kita ingat tadi 40.5 tolak dengan 28. Okay, so dapatlah conclusion dia. Okay, calculation dia 60 tambah 60 sebab ada ni sodium. Okey, ini adalah sodium, ini adalah ethanoic acid. So 120 4.2, kemudian kita tolaklah temperature change dia. Kita akan dapat nilai dia 6.3 kJ. So kamu ada dua option lah, nak tulis dalam bentuk joule ataupun nak tulis dalam bentuk kilojoule. Okey, bisa aja ya. So lepas ni kita tengok pula apa pula step yang ketiga. So step yang ketiga of course lah berkenaan dengan heat change ataupun heat release. Okey, salah So again sebab cikgu copy balik, sepatutnya heat of neutralization. Tapi dia punya formula dia sama Delta H sama dengan Q per N. Okey. So kita masukkan saja nilai dia 6.3 kJ bahagi dengan 0.12 mol. Okey, so kita akan dapat 52.5 kJ per mol. Okey, so jawapan dia betul ke salah? Belum habis lagi. Jangan lupa, don't forget ya. Kita kena letak negative sign. Tak ada negative sign, salah. Tak ada unit pun,
Salah. Sebab kita belajar negative sign tu menunjukkan dia adalah endothermic. Okay, so negative sign show that this is an exothermic reaction. Okay. Kalau ada apa-apa nanti, kalau kamu nak tanya, boleh untuk setakat kali ni. Kalau kamu nak tanya apa-apa, boleh je nak tanya. Sebab sekejap lagi cikgu akan bagi aktiviti lah untuk kamu lebih faham dan better understanding about this lesson today. Okay. Okay, ini adalah aktiviti 3B textbook page 132 dekat digital textbook kamu. So cikgu dah crop masuk dalam tu. So kita ada 4 soalan. A. Calculate the heat of neutralization. B. Write the thermochemical equation. C. Construct an energy level diagram for this reaction. D. Predict the temperature change if the hydrochloric acid is replaced with nitric acid with the same value and concentration. Explain your answer. Predict tu maksudnya sama ataupun tak. Kalau kamu cakap sama, apa dia punya explanation? Kalau kamu jawab tak, apa explanation? Ada dua markah, predict dengan explain. Okay, so nanti kamu buatlah dalam kertas. Nanti cikgu akan suruh kamu scan menggunakan cam scanner and then kamu masukkan dalam Google Form lah. Okay, seperti mana yang cikgu akan beri nanti link kemudian. Okay, so untuk yang terakhirnya, thank you kerana menonton video yang cikgu hasilkan ini untuk kamu juga. Dan cikgu nak kamu bantu diri kamu. Cikgu telah membantu kamu dengan video yang tak seberapa ni. Hopefully kamu dapat faham. Jika tak faham, contact cikgu, PM cikgu dan banyak lagi apps yang kamu boleh gunakan. Okay. Untuk kamu bertanya cikgu, jangan malu-malu sebab this is last year for you. Okay, so a big challenge bila kita online macam ni, tapi jangan kita rasa itu satu halangan. Sebab halangan, cabaran ni dia bukan halangan, dia cabaran. Cabaran ni dia ada sentiasa. So how kita overcome dia? Okay, so cara dia adalah adaptability. Cara kita ni adapt. Okay, kita boleh sesuaikan dengan suasana sekarang. Kita tak boleh nak mengubah dunia ni. Sebenarnya kita kena ubah diri kita supaya kita follow. Okay, kalau ada masalah, ada cabaran, apa yang kita kena buat? Okay, so itu saja, sekian daripada cikgu. So wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye guys. Assalamualaikum.